Kononnya kalau dekat airport, dekat Charles de Gaulle punya train station, kat Paris ke mana ke, ya Allah, bestnya bau-bau kopi, bau-bau winter, sejuk, makan-makan roti, makan-makan salad, nak pi berjalan. Jadi hari ni tengok macam aku kan nak cerita apa saja, ada saja sangkut pautnya dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada aku setiap hari. Dan apabila berlaku setiap hari peristiwa-peristiwa itu kepada aku, maka kemudiannya kepada esokan harinya aku akan buka page dalam mushaf ini dan dia akan menceritakan tentang apa yang patut aku buat, tentang apa yang berlaku kepada kisah aku semalam. Okay. Lalu macam tu, dia jadi elok saja. Alhamdulillah, Tuhan letak kehidupan aku macam tu. Apa yang berlaku pada kehidupan aku semalam kemudian diberikan petunjuk, diberikan guidance, diberikan keterangan melalui mushaf ini pada keesokan harinya. Jadi, hampa tahulah kemarin apa yang berlaku kepada aku. Cuba teka apa yang berlaku pada aku. Jadi aku mengeluarkan pengalaman aku, memberitahu kepada orang macam mana pengalaman aku, kehidupan aku seharian, yang aku juga tidak lari daripada kesalahan. Aku juga mempunyai orang-orang yang dikelilingi oleh mereka yang membuat kesilapan. Aku juga seorang majikan yang tidak lari daripada membuat keputusan yang salah, dan juga majikan yang mempunyai para pekerja yang juga mempunyai keputusan yang salah. Jadi itu kebaikan tu. Makanya hari ini kita akan bercakap tentang salah satu sifat ataupun zat nama Allah, iaitu Al-Ghafur. Okey, iaitu Al-Ghafur yang bermakna yang maha pemaaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama, dan nama-namanya ada 99 yang kita ketahui yang disebut. Okey. Dan setiap nama itu membawa zat yang sangat berat, yang sangat maha. Sebab tu kita bubuh nama maha dekat Allah. Dan Allah memiliki nama yang maha. Dahlah nama tu satu verb yang begitu berat, macam pemaaf dan sebagainya. Ada 99. Penyayang, pemberi rezeki. Setiap apa yang ada verb itu, maka dicantumkan dengan perkataan maha. Kita tak boleh kata maha kat diri kita sebab kita tidak boleh menanggung kehebatan perkataan dan makna maha. Jadi apabila maha dicantumkan dengan sebarang nama Allah yang berbunyi sekian dan sekian, sebagai contohnya pemaaf, maka apakah dia intipati dan kehebatan serta keberatan nama Al-Ghafur itu yang bermakna maha pemaaf. Maha pemaaf. Aku sebut Al-Ghafar ke Al-Ghafur tadi? Al-Ghafar kan? Minta maaf, salah. Al-Ghafar. Okey? Baik. Jadi, bila kita bercakap tentang Allah yang maha pemaaf ini, ya, bukan kata aku berkata yang aku congceng hingat satu dapur apa semua tu, aku duk marah, aku tak maafkan. Setiap apa yang aku marah, setiap apa yang aku tegur akan disusuli dengan kemaafan. Bukan kepada Cinderella saja. Orang lain, mate aku ke yang tak betul lah, yang lapik kaki tu sampai berapa tahun hampa tak basuh kan. Hampa biar saja. Padahal lapik kaki dalam rumah aku duk ada bersusun macam-macam color. Hang tukar lah. Hang lap mop lantai, hang tak basuh lapik kaki tu. Sikit punya berdanuk tu pun aku juga nak kena kata. Bukan kata dalam rumah ni ada satu je lapik kaki. Kan, kalau basuh tu tak kering, tiba-tiba aku masuk dapur. Mana lapik kaki aku? Mana dia? Siapa tak ada lapik kaki? Ada satu saja, Sekali kalau I basuh, you tanya pula, cik, ada berapa punya bersusun, berbukit lapik kaki aku? Tak ada. Mereka tak ada nak pikir kok mereka nak ganti, nak basuh. Sikitkah kotor? Lapik kaki, segala benda, apa pun kita
Apa pun kita pijak atas tu. Bawang jatuh, apa semua atas tu. Tak mau pikir. Mereka boleh duduk dalam bilik dua orang, duduk bercerita, duduk urut kaki, hang urut aku, hang picit aku, hang picit bau, hang picit kepala aku. Lagu tu lah. Lagu tu. Tapi masa tu mereka tak fikir. Kita boleh tiak ni bukan sebab aku marah kat mereka. Sebabnya hampa kerja makan gaji. Setiap saat, setiap detik, sekian-sekian masa, walaupun hampa kadang-kadang buat lebih daripada masa hampa kadang-kadang, tapi aku bayar yang lebih tu. Tapi yang di dalam masa tu, hampa tak boleh. Hampa kena senantiasa ada kerja. Faham ke tak? Jadi apa saja kena halal, kena orang kata apa tu, kena ada barakah di dalam dia. Dan sebab itulah kadang-kadang hampa kena fikir, awak muda-muda sakit gout kaki, awak muda-muda sakit ni. Pasal apa penyakit tu tak mai, cik oi? Penyakit tu mai tu pasal dosa-dosa hampa yang duk ada lah dekat manusia keliling hampa. Penyakit tu mai singgah lah. Faham tak? Jadi kita kena muhasabah diri. Apa saja yang kita dapat gaji tu, apa kita bagi mak pak kita makan, apa semua tu, akan pi juga ke mak bapak tu. Akibat daripada gaji kita ambil yang di sebaliknya ada benda yang tak barakah. Akan pi kepada orang-orang yang kita suap dengan gaji kita tu. Itu rentetan dia. Subhanallah. Mau kan lagi jadi lagu tu? Tak mau kan? Dan bagi pihak aku, sepanjang masa macam aku cakap kat hampa selalu, aku tak pernah nak ambil hati. Aku ambil hati sat adalah dalam sejam dua. Lepas tu macam aku kata kemarin, kita tak boleh zaman macam jadi macam zaman jahiliah. Duk sengap tak bercakap dengan orang sehari suntuk. Kita kena doa. Tak boleh. Islam tak ajak kita sentap tak tentu pasal. Aku sentap 1 jam 2 jam dah aku sentap habis dah. Lepas tu aku kesian balik lah. Lepas tu aku maaf segala. Alamak, saya selalu sentap lama-lama. Jangan tersentap. Hampa kalau belajar mengaji pasal padang mahsyar, ya Allah, hampa akan tersengap setahun. Faham ke tak? Topik hari ni topik Cinderella. Tetapi siapa-siapa yang perangai macam Cinderella, tolong sedar diri. Okey, ini sebagai contoh. Sebagai contoh saja. Okey, baik. Bukannya aku ni marah sangat ke Cinderella. Tak, lagu tu lah kami ni duk berkelahi. Aku dengan Cinderella ni macam ni lah. Berapa tahun dah kerja macam ni. Sat sentap, sat marah, sat seronok, sat sayang, sat sentap, sat marah, sat seronok, sat sayang. Lagu tu lah. Tapi kalau sampai melampau-lampau di dalam bulan Ramadan ini, hang buat bagi aku kecil hati. Tak boleh lah. Okey? Tak boleh. Faham? Pasal apa? Kalau aku tak tegak, tak apa. Ni aku dah tegak kali ke berapa. Berbuih mulut dah. Dia main tua-tua ni, dia kecil hati lah. Dia macam rasa macam mak-mak. Dia kecil hati. Dia kecil hati, awak lah hang ni buta perut sangat. Kan? Padahal hang tu anak aku. Lagu tu lah. Baik. Jadi kita berbalik kepada Riyadhus Salihin tadi. Ada di dalam satu peristiwa di mana ada seorang ini ingin berjumpa dengan Umar Al-Khattab, sahabat Nabi, khalifah. Dia ingin berjumpa dengan Umar. Kerana dia nak memberitahu dan orang kata tu, apa komplain orang Melayu kata? Apa tak tahu komplain. Okey. Jadi dia nak jumpa Umar. Maka sebelum dia nak berjumpa dengan Umar, dia berkata kepada Al-Hur. Seorang yang bernama Al-Hur. Dia nak berjumpa dengan Umar, Amirul Mukminin, izinlah aku menemuinya, seseorang ini bernama tu. Tapi dia nak minta keizinan daripada Al-Hur dulu sebelum nak jumpa dengan Umar. Macam hampa nak jumpa dengan aku lah, nak telefon nak aku, nak propose kat aku, semua kena jumpa Faizul dulu. Mana boleh masuk terus jumpa aku? Tak boleh lah. Kan cengih, kan singa lapak. Jadi kena jumpa dengan Faizul dulu. Okey? Baik. Jadi Ibnu Abbas berkata, dia cerita, maka Al-Hur meminta izin untuk Uyainah. Uyainah ni orang yang nak jumpa dengan Amirul Mukminin Umar tadi, agar dapat menemui Umar. Umar pun mengizinkannya. Umar kata dekat Al-Hur, okey, boleh buat masuk dia tu. Siapa yang nak jumpa aku? Okey, masuk. Tatkala dia masuk, dia berkata, wahai Ibnul Khattab,
Ini Uyainah berkata kepada Umar lah, wahai Ibnul Khattab. Ibnu Khattab maksudnya orang-orang kitab lah. Okey. Demi Allah, anda, dia kata ke Umar, berani. Anda, ni macam follower aku yang baru masuk lah, tak tahu perangai aku macam mana lagi kan. Tiba-tiba terus DM saja. Okey. Datuk tak baik lah buat macam tu lagu dia lah. Datuk gini-gini lah. Ni saya tengok. Anda tidak memenuhi hak kami dan tidak bersikap adil kepada kami. Amboi, Uyainah, kita yang dengar pun naik seram kan. Kata macam tu kat Umar. Han takkan tak tahu perangai Umar tu macam mana. Bukan Umar aku, Umar sahabat Nabi. Umar aku pun macam itulah juga perangainya kan. Lepas tu, maka Umar mangkit marah. Umar. Aku ni pun walaupun bukan nama Umar, pak kepada Umar. Oh, tapi lagi teruk lah maksudnya kan. Umar tu pun dah garang nama Umar. Oi, cicak kata cicik, betul ke aku ni garang? Amboi, hang ni main menyampuk je cicak nah. Betul je masuk. Jadi Umar tu pun dah garang, pak kepada Umar lagi lah garang. Betul. Jadi Umar ni bila orang tu masuk Uyainah tu masuk kata, Umar, anda tidak memenuhi hak kami dan tidak bersikap adil kepada kami. Umar pun mangkit. Coy! Macam tu. Umar kan bengis. Kan? Mangkit. Coy! Macam tu. Maka Umar marah. Hampir sahaja dia akan memukulnya. Macam akulah. Marah saja. Naik. Tangan tu kira nak naik semata. Tanyalah Umar dulu berapa kena. Kena semata. Okey? Lepas tu, lalu Al-Hur berkata kepadanya. Faizul lah. Kan duk ada tang tepi tu. Lalu Al-Hur berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin. Dia tak pandai nampak pandai tak nampak Al-Hur ni. Dia tak panggil wahai Umar, dia panggil wahai Amirul Mukminin. Dia sebut gelaran Umar supaya Umar itu tahu siapa Umar sebenarnya. Macam kadang-kadang Cinderella lah. Cinderella kadang-kadang kalau aku marah kat staff ke apa ke, marah kat dia nanti sengap. Tunduk saja sengap. Dia tak balas tak apa. Tapi kalau aku marah ke orang lain, kat siapa ke apa ke, dia nanti main, dia kata sabar Haji. Pandai dia. Dia nanti guna gelaran aku Haji. Haji sabar je, Haji. Orang lain dia akan kata bos, sabar bos. Tapi dia guna Haji. Memang dia duk panggil aku Haji pun. Jadi bila aku dengar je Haji tu terus dan sejuk lah. Oh, ya Allah. Apa nama? Astaghfirullahalazim. Aku ni Haji. Haji maksudnya orang yang telah pergi menunaikan rukun Islam yang kelima. Tingkatan yang paling atas. Bila dah sampai tingkatan tu, makna kata aku ni seorang yang tinggilah ilmu dia. Seorang yang tinggilah kesabaran dia. Pasal dah pernah pergi haji. Hampa yang pernah pergi haji saja hampa tahu betapa tahap kesabaran tu tinggi. Jadi aku ni gelaran di atas dunia ni setakat gelaran haji sajalah kan, yang kita boleh guna untuk mengingati kita supaya tak buat benda-benda yang tak elok. Sebab tu kita kena berbuat haji dan hajah di hadapan tu supaya kita sentiasa beringat. Datuk letak tepi. Sebab tu kalau dia bubuh, aku kata hampa kena bubuh Datuk Haji Rizaman. Jadi ada saja senantiasa aku diingatkan bahawa aku ni dah pergi haji, dan betapa pengalaman pergi menunaikan haji itu mengajar kita supaya menjadi orang yang lebih baik. Okey. Tak habis lagi ni duk cerita. Okey. Jadi Al-Hur itu berkata, wahai Amirul Mukminin. Dia sebut gelaran Umar itu. Okey. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Hur itu berkata, apa yang Allah berfirman kepada Nabi? Dia berkata dia memperingati Umar. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Serta, jadi kita kena jadi orang yang pemaaf. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Dahlah kita kena maaf orang. Jadi kita kena jadi orang yang berbuat kepada kebaikan. Serta jangan pedulikan. Ada ni hadis ya. Ni hadis sahih pula tu. Okey. Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Di dalam hadis ada sebut
Kita pertama sekali, kita kena jadi orang yang pemaaf. Kedua, kita kena suruh orang buat baik-baik. Dan ketiga, kita jangan memperdulikan orang yang bodoh. Okey? Jadi makna kata di sini, dan ini termasuk orang-orang yang bodoh. Dalam hadis kata, makna kata, hadis ni kata, Uyai Nur tu adalah orang-orang yang bodoh. Sebab apa? Dia pi masuk kata ke Umar, hang tak memberikan hak kepada kami dan tidak bersikap adil. Jadi, dia dalam hadis ni boleh kata ini orang-orang yang bodoh. Ibnu Abbas berkata, maka demi Allah, Umar pun tidak jadi menyakitinya ketika ayat itu dibacakan kepadanya dan dia berhenti saat mendengar kitabullah. Faham kata. Hadis berkenaan memberikan pelajaran bahawa kedudukan qura, iaitu orang-orang yang hafaz Al-Quran, mereka adalah ulama yang mengamalkan hukum hakam Al-Quran, tidak mengambil untung daripada mengajarkan Al-Quran pada sekumpulan orang dan termasuk orang-orang yang bahagia. Menyerahkan kepada hakim untuk memilih teman-teman kepercayaan yang baik, duduk bersama dan meminta nasihat daripada mereka. Baik, jadi hadis ini mengajak bahawa kita, kalau kita nak marah, kalau kita nak cengih, kalau kita ni aku ambil daripada aku punya peristiwa kemarin lah. Mana kata di sini, macam aku cakap, okay, walaupun kes Cinderella tu macam tu, tapi aku maaf, dan tu aku maafkan. Cumanya aku kata, lepas ni hang jangan masuk dah dalam dapur aku. Sebabnya, akulah ni duk ada masa di rumah, aku tak pergi kerja, jadi ini adalah office aku. Hang masuk tunggal langgang, hang persiap. Macam di office aku pun. Di atas meja aku ada 2 tray. In, out. Hampa boh salah saja file dekat out, dekat in, aku akan marah satu office tu. Senang saja aku punya undang-undang. In, out. Bila kata in, aku tak baca lagi file tu. Bila aku bubuh out, mana kata aku dah setuju, aku dah sayang, hampa ambil daripada out tu. Jangan hampa mai bubuh dekat in, sekejap lagi bercelaru, aku tak akan nampak. Simple. Jadi di rumah pun macam tu lah aku kata. Baik. Jadi aku dah maafkan, aku dah selesa, aku tak payah nak tanggung dah atas tanggungjawab aku, baru kata aku geram ke orang tu. Cumanya manusia ni, dia boleh kata maaf, tapi kecil hati terhadap kebingaian hampa tu ada lagi. Kurang-kurang 2 hari baru dia lega. Okey? Jadi aku dah maafkan dan aku dah suruh dia buat benda-benda yang baik. Maka kita ni hamba yang hina, yang bukan milik kita segala benda tu. Rezeki pun bukan milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Bye-bye. 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 Bye. Dah beli lilin aku belum? Wangi cik Fik ni. Bau buah tin. Buah syurga. Wangi. Tapi tak tahulah tinggal berapa. 2 je ke 3?